Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perpaduan buat seluruh dunia. Pakcik makcik Otok Arung, seperti biasa anda semua bersiaran secara eksklusif bersama saya, hero rakyat yang paling ditakuti oleh bosku toyol-toyol penyamun-penyangak dalam negara Malaysia, Pakcik makcik Otok Arung. Seperti biasa, anda sedang menonton dan mendengar perbahasan undang-undang, perbahasan politik bersama penganalisis politik bebas, pengkritik bebas, gradua master dalam bidang sains politik, CGPA 3.97. Anda semua sedang menonton dan mendengar syarahan politik bersama penganalisis politik bebas yang paling popular di dunia dan paling ditakuti oleh bosku toyol penyamun penyangak tu, Pakcik Makcik Otok Arung. Wow. Ini baru beberapa saat ni sudah 364 juta orang. Sebelum kita kasih panas perbahasan politik dan perbahasan undang-undang ini, saya mengalu-alukan semua penonton di seluruh dunia sama ada di dalam negara Malaysia atau di luar negara untuk bersama-sama membincangkan dan membahaskan berkenaan kes-kes jenayah rompakan bosku toyol penyamun yang mana pejam celik tinggal 7 hari lagi bosku check in penjara Sungai Buloh, Pakcik Makcik Otok Arung. Ini tajuk perbahasan undang-undang, tajuk perbahasan politik yang cukup panas, yang cukup meletup macam bom nuklear, yang sangat-sangat mengerikan. Ini adalah perbahasan julung-julung kalinya yang cukup kontroversi. Tanpa disedari oleh seluruh dunia, perbicaraan kes SRC International Bosku Najib sehingga hari ini gagal untuk ditutup dan gagal untuk ditangguhkan. Malah masa bergerak dengan sangat laju sehingga bosku Najib toyol kaki kepit pondan takut terkencing-kencing untuk dibicarakan buat kali terakhir bagi kes jenayah SRC International 42 juta ringgit di Mahkamah Persekutuan. Sebelum meletup kita punya live ni, tap-tap screen, jangan lupa Pakcik Makcik Otok Arung, tekan butang share, tolong kongsikan dalam mana-mana grup WhatsApp, grup Facebook atau grup Telegram atau mana-mana platform media sosial supaya tidak ada yang ketinggalan kereta api. Ini isu yang cukup diminati oleh rakyat Malaysia dan seluruh dunia. Memang banyak permintaan untuk membahaskan kes-kes jenayah rompakan toyol bosku kaki kepit pondan yang 7 hari lagi hidup mati dia untuk check-in penjara Sungai Buloh akan ditentukan oleh hakim-hakim Mahkamah Persekutuan. Pakcik Makcik Otok Arung, untuk makluman anda semua, sehingga hari ini, toyol penyamun kaki kepit pondan bosku itu melobi untuk tangguh perbicaraan kes jenayah SRC International 42 juta ringgit di Mahkamah Persekutuan. Tetapi apa yang berlaku sangat-sangat memalukan. Sangat-sangat, ironi. Cukup sial apabila hakim-hakim tidak melayan tuntutan dan menolak permohonan bosku toyol
kaki kepit pondan itu untuk postpone perbicaraan kes jenayah SRC International 42 juta ringgit sehingga sekarang. Jadi ini adalah kegagalan terbesar dari segi strategi undang-undang. Si toyol kaki kepit pondan bosku itu yang tidak bersedia untuk dibicarakan di Mahkamah Persekutuan, yang tidak bersedia untuk disumbat dalam penjara Sungai Buloh. Ini tanda-tanda kiamat besar, tanda-tanda kekalahan besar ini. Si toyol bosku kaki kepit pondan tu, Pak Cik Makcik Oto Arum, dia tidak mau kasih cepat perbicaraan mahkamah dia untuk 7 kes jenayah rompakan SRC International bernilai 42 juta ringgit. Kenapa dia tidak kasih cepat? Sebab toyol kaki kepit pondan bosku ini confirm kalah dan confirm check-in penjara Sungai Buloh 7 hari lagi dari sekarang. Saya ulang dan saya tegaskan. Dalam keadaan meletup skandal jenayah rompakan kapal LCS TLDM 6 bilion ringgit yang terbengkalai yang tidak siap oleh bosku, toyol kaki kepit pondan dan toyol Ponorogo itu, benda yang paling seram sekarang ni, 7 hari lagi bos kita kaki kepit pondan tu mau dihantar ke penjara Sungai Buloh oleh Mahkamah Tertinggi Negara di Istana Kehakiman Putrajaya. Jadi inilah masalah besar, bala malapetaka yang menimpa bosku toyol kaki kepit pondan itu bersama dia punya penyokong-penyokong. Masalah demi masalah, sial dan balak ni tidak pandai henti-henti. Cash is king. Apa sudah jadi ni? Wahai 3 juta ahli toyol-toyol, parti toyol sekalian. Apa sudah jadi? 7 hari lagi, bosku toyol penyamun nombor 1 di dunia kesayangan kamu dihantar pergi penjara Sungai Buloh. Apa sudah jadi? Bosku toyol penyamun 1MDB takut untuk dibicarakan di Mahkamah Persekutuan 7 hari lagi. Apa sudah jadi? Peguam-peguam baru bosku toyol kaki kepit pondan tu tak faham dengan kes jenayah SRC International 42 juta ringgit. Apa sudah jadi? 3 juta ahli-ahli parti toyol yang amat kami hormati. 7 hari lagi bosku ini mahu disumbat dalam penjara Sungai Buloh dalam keadaan, oi, bosku toyol kaki kepit pondan tu minta tangguh perbicaraan mahkamah sebab dia takut mati dalam penjara Sungai Buloh. Terlampau tamahak merompak duit rakyat dalam SRC 42 juta ringgit, terlampau larat, terlampau gatas, bodoh sombong, dupang, tak pandai merompak. Sekalinya, kan, 7 hari lagi, pejam celik. Masa bergerak macam supersonik. Bosku toyol kaki kepit pondan ni dengan dia punya 3 juta ahli toyol dalam parti toyol ni, hari-hari sudah 4 tahun, 5 tahun minta postpone kes mahkamah. Tapi kali ini tak boleh lepas sudah. Sebab sampai sekarang 5 orang hakim bertegas. Tetap diteruskan perbicaraan kes SRC International 15 Ogos 2022. Esok dan hari ini 8 Ogos 2022. Ada berapa hari lagi 3 juta ahli-ahli parti toyol yang dupang-dupang tak pandai merompak ini bersama bosku kaki kepit pondan? Ada berapa hari lagi? Tolong komen. Ini real punya kes jenayah.
Toyol bosku kaki kepit pondan tu sakit kepala dia. 7 hari lagi ni dia akan dibogelkan, ditelanjangkan di hadapan 5 orang hakim Mahkamah Persekutuan. Kes jenayah merompak, mencuri, rasuah, salah guna kuasa, pecah amanah, jenayah pengubahan wang haram bernilai 42 juta ringgit yang ditemui dalam akaun bank peribadi si Toyol bosku kaki kepit pondan tu yang tak pandai mencuri, tak pandai merompak. Jadi ini perlu kita buat countdown. Tak lama lagi kita sambut Hari Merdeka 31 Ogos 2022. Perbicaraan kes SRC International buat kali terakhir melibatkan si Toyol bosku kaki kepit pondan tu, kesayangan tu, dibuat musim sambutan kemerdekaan negara Malaysia, bulan kemerdekaan. Perbicaraan terakhir ini akan berlangsung selama 10 hari, bermula 15 Ogos. Maksudnya akan berakhir pada 31 Ogos 2022. Kalau si Toyol bosku kaki kepit pondan tu menipu, berbohong, cakap tak tahu di hadapan hakim Mahkamah Persekutuan lagi, lepas tu kalah, tiba-tiba 5 orang hakim terus hantar dia pergi penjara Sungai Buloh pada 31 Ogos 2022. Memang kita betul-betul merdeka ini kali. Katanya si Toyol bosku ni sangat-sangat berkuasa dalam mahkamah, tapi kesian, sangat kesian. Tak boleh lari sudah daripada perbicaraan di Mahkamah Persekutuan. Tak boleh tangguh, tak boleh lambat-lambatkan lagi, tak boleh postpone lagi Pakcik Makcik Otto Arung. Juru cakap bosku di London, United Kingdom, Raja Petra, juru cakap bosku Lokman Adam, cyber troopers dia, sampai malam ni melobi depan 5 orang hakim, minta tangguh perbicaraan kes SRC si Toyol bosku kaki kepit pondan tu. Persoalannya sampai sekarang 5 orang hakim pun tak layan Raja Petra ni, Lokman Adam ni. Sebab diorang ni pun sama banduan-banduan penjenayah paling wanted dalam Malaysia bersama si Toyol bosku kaki kepit pondan itu. Untuk makluman anda semua ya, Raja Petra tu pun ada kes jenayah. Sebab itu dia lari pergi London, United Kingdom. Dia marah-marah dengan hakim. Ini memang cyber troopers berbayar ni bosku, juru cakap rasmi dia dekat London. Diorang marah, kenapa hakim tak postpone kes mahkamah bosku? Kenapa juga kamu takut ni bosku dibicarakan si Toyol kaki kepit pondan tu di Mahkamah Persekutuan? Kamu semua sudah tahu kan, Raja Petra, Lokman Adam, 7 hari lagi si Toyol kaki kepit pondan tu dihantar pergi penjara Sungai Buloh kan? Sebab tak tahu mau tipu apa lagi. Kau mau cakap apa di Mahkamah Persekutuan kalau memang terbukti kau sudah kalah di Mahkamah Tinggi, Mahkamah Rayuan, bukti berlambak, bukti lebih daripada cukup. 42 juta ringgit tu memang dicuri oleh si Toyol bosku kaki kepit pondan tu, Pakcik Makcik Otto Arung. Dia pun sudah mengaku kasih habis duit itu bersama si Toyol nenek lampir sihir. Ini bukti-bukti dia tak payah cerita lah. Sebab itulah bukti-bukti ni paling ditakuti oleh si Toyol bosku kaki kepit pondan. Katanya si Toyol ni penyamun SRC, penyamun YMDB ni, penyamun projek kapal rakyat 6 bilion ringgit ni, katanya sudah bebas. SRC punya kes ni ditutup. Katanya konon si Toyol ni tak akan masuk penjara. Kalau betul tak akan masuk penjara, kenapa si Toyol tu merayu depan hakim-hakim Mahkamah Persekutuan? Hari-hari minta postpone. Bagi alasan dupang-dupang, tapi tak dilayan oleh hakim-hakim. Hari-hari melobi, tolonglah cancel hukuman penjara 12 tahun. Kita buat ulang tayang perbicaraan mahkamah. Yang salah orang lain. Yang tak pernah merompak ni, hakim yang salah.
Yang si Toyol terang-terangan merompak ini, kaki kepit pondan ini, bosku ini. Belagak suci macam malaikat, macam Tuhan depan hakim-hakim yang arif lagi bijaksana. Sekalinya tunggang langgang kes mahkamah dia. Bukan saja 7 kes SRC International nih, 7 hari lagi nih. Hantar si Toyol bosku kaki kepit pondan pergi penjara Sungai Buloh. Kes-kes rompakan dia yang terbaru nih. Kapal LCST LDM tu pun SPRM sudah di peringkat akhir untuk tangkap 2 toyol. Paling berkuasa di dunia. Toyol mafia perompak 6 bilion ringgit. Duit orang-orang Melayu sampai kapal tu. Ya Allah, kapal lenyap, kapal gaib, kapal halimunan. Ini nanti kita bahaskan sekejap lagi. Ada bukti baru. Si Toyol kaki kepit pondan bosku ni dengan Toyol Ponorogo menggelupur ketakutan sudah. Belum lagi disiasat oleh SPRM, belum lagi ditangkap oleh SPRM, belum lagi disumbat dalam penjara Sungai Buloh, belum lagi disumbat dalam lokap SPRM. Sudah menggelupur ketakutan. Toyol sana yang salah. Saya bukan Menteri Pertahanan. Saya bukan Perdana Menteri. Saya bukan kerajaan. Pelik. Sangat pelik. Bila kes-kes rompakan ni macam SRC, 1MDB, kes rompakan kapal 6 bilion ringgit. Kapal belum siap. Duit sudah habis. Ini punya masalah rasuah sama dengan kes rompakan SRC, kes rompakan 1MDB yang memang biasa dibuat oleh ketua Toyol, segala Toyol, bosku kaki kepit pondan itulah, Panci Maci Oto Arung. Ini isu akan menyebabkan parti Toyol hancur, tumbang lagi PRU 15. Aku bagi tahu awal-awal. Sudahlah harga barang sangat-sangat mahal ni. Masih tidak diturunkan oleh kerajaan Toyol. Ditambah lagi dengan masalah 7 hari lagi si Toyol bosku ni dihantar pergi penjara Sungai Buloh. Ditambah lagi nilai ringgit ya, untuk makluman hari ini turun lagi ya. 1 US dollar bersamaan dengan 4 ringgit 46 sen. Tak lama lagi 1 US dollar 5 ringgit. Inilah sumbangan terbesar Toyol-Toyol. Hancur negara kita. Dirompak orang Melayu. Pakcik Makcik Oto Arung. Inilah masalah besar pemerintahan kerajaan Toyol, segala Toyol di dunia ni. Sudah dirompak SRC, dirompak 1MDB, dirompak KWSP, dirompak dana pencen orang Melayu KWSP, dirompak tabung haji, dirompak Perkeso, dirompak tabung tentera. Dirompak lagi itu kapal LCST LDM 6 bilion ringgit sampai. Tak siap-siap kapal itu 10 tahun ditunggu. Lepas tu nilai ringgit jatuh dengan sangat teruk. Tak ada buat apa-apa. Tiada penyelesaian. Nilai ringgit semakin susut, semakin turun. Macam tak ada sama Toyol-Toyol ini. Makin turun nilai ringgit ni. Boleh bankrupt ini. Rakyat dan negara kita. Itulah hasil pemerintahan Toyol-Toyol. Pelabur asing lari. Ditambah lagi masalah harga barang sangat mahal. Sudah 2 bulan tak selesai. Janji-janji manis si Toyol-Toyol ni. Kita akan turunkan harga barang. Kita akan kawal harga barang. Tak ada apa-apa. Ditambah lagi dengan masalah projek kapal 6 bilion ringgit. Muncul kamu semua ni 3 juta Toyol-Toyol ni. Tumbang kamu PRU 15. Aku bagi tahu awal-awal. Jangan kamu syok sendiri. Rakyat bawahan ni memang mengamuk sakit hati, semakin benci dengan pemerintahan Toyol-Toyol ni. Syok sendiri Toyol-Toyol ni. Pakcik Makcik Oto Arung. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Memang sangat teruk ya.
Ah, Cuba anda bayangkan, seluruh dunia ni ditimpa masalah Perang Dunia Ketiga, ditimpa masalah krisis makanan dunia, krisis COVID, masalah inflasi dunia. Hutang negara kita ni antara yang paling banyak. Tak mampu bayar hutang sehingga kita terpaksa berhutang untuk bayar hutang. Ini masalah pemerintahan toyol-toyol. Jadi aku sebagai penganalisis politik bebas ingin bagi tahu dengan pemimpin-pemimpin toyol sekalian yang menonton siaran eksklusif ini. Terus terang aku cakap ya, based on secret information, based on maklumat sulit, based on rahsia sulit, based on sentiment politik hari ini, based on perception of politik among Malaysian, Parti Toyol hancur pupus kalah teruk PRU15. Jadi teruskan merompak, teruskan kasih bodoh rakyat dengan harga barang sangat mahal, teruskan sembunyikan 1001 masalah nilai ringgit jatuh, masalah ekonomi negara yang dijangkakan boleh bankrupt oleh pemerintahan toyol-toyol ini. Cuba kau bayangkan kes kapal LCS ni, bukti baru ditemui. Rompakan 6 bilion ringgit ini. Ini aku akan bongkarkan semula satu persatu. Ini kelemahan baru, kelemahan terbesar. Pemerintahan toyol-toyol yang diketuai oleh Ketua Toyol Bosku Kaki Kepit Pondan. Yang memang takut check-in penjara Sungai Buloh, takut kalah PRU15. Memang dorang koyak sudah ini pasal skandal rompakan 6 bilion ringgit kapal itu. Koyak juga ini pasal 7 hari lagi si Toyol Bosku Kaki Kepit Pondan itu mau dihantar pergi penjara Sungai Buloh, kes SRC International. Itu kes besar itu, bukan wayang. Real. Pak Cik Makcik Oto Arum. Kerajaan Toyol ini yang merompak kuasa kerajaan rakyat daripada pintu belakang ini, memang hancur sehancur-hancurnya. Banyak masalah pemerintahan Toyol ini. Kantoi hari-hari merompak. Sekarang ini pemerintahan siapa? Zaman sekarang bukan pemerintahan Tun Dr. Mahathir, bukan pemerintahan Tan Sri Maidin Yassin. Bukan pemerintahan Perikatan Nasional Pakatan Harapan yang jadi Perdana Menteri. Bukan ya. Siapa Perdana Menteri? Daripada Parti Toyol. Siapa Menteri Pertahanan? Daripada Parti Toyol. Siapa Menteri Keuangan hari ini? Daripada Parti Toyol juga. Siapa penasihat kerajaan pintu belakang Toyol ini? Ketua Toyol, segala Toyol, Bosku Kaki Kepit Pondan, Pak Cik Makcik Oto Arum. Jadi, mari kita beralih kepada isu kapal TLDM yang sampai sekarang di zaman pemerintahan Parti Toyol tidak pandai-pandai siap. 2 tahun pemerintahan Parti Toyol ini. Cuba anda bayangkan, kapal tentera laut di Raja Malaysia tidak siap di zaman Perdana Menteri Toyol, di zaman Perdana Menteri Pertahanan Toyol, di zaman Menteri Keuangan Toyol, dan di zaman penasihat Ketua Toyol Bosku Kaki Kepit Pondan itu Pak Cik Makcik Oto Arum. Ini bukan zaman pemerintahan Tun Dr. Mahathir. Ini bukan zaman pemerintahan Tan Sri Maidin Yassin lagi. Ini bukan zaman pemerintahan Anwar Ibrahim lagi. Ini bukan zaman pemerintahan Lim Kit Siang Mat Sabu lagi. Ini zaman pemerintahan Parti Toyol. Betapa dupangnya Ketua Toyol Kaki Kepit Pondan Bosku itu. Dia lupa projek kapal LCS itu. Dia yang luluskan, dia yang kasih keluar duit, dia yang bagi konsesi projek kepada kroni dia, syarikat BNS. Projek ini bernilai lebih 9 bilion ringgit. Dia sudah bayar 6 bilion ringgit awal-awal. Tapi 5 kapal tidak siap. Ini kisah benar. Kenapa Parti Toyol ni
takut dengan pembongkaran kes jenayah rompakan 6 bilion ringgit ini. Hal ini kerana kalau parti Toyol ini kalah PRU 15, Menteri Pertahanan Toyol, Perdana Menteri Toyol, Menteri Keuangan Toyol, penasihat ketua Toyol bosku kaki kepit pondan itu akan check in penjara Sungai Buloh lagi. Saya bagi tahu. Sebab itu dorang curi mandat dan kerajaan rakyat daripada pintu belakang. Dorang kasih tumbang tu Dr. Mahathir dan Pakatan Harapan Perikatan Nasional yang menang PRU 14 lalu tu daripada pintu belakang sebab mereka takut bukti-bukti rompakan 6 bilion ringgit kapal TLDM itu akan dibongkar dalam Mahkamah Malaysia. Sebab itu dorang cepat-cepat itu. Dorang kasih tumbang Tun M, dorang kasih tumbang Abah Muhyiddin. Dorang kasih tumbang Pakatan Harapan Perikatan Nasional daripada pintu belakang. Sekalinya terbongkar juga barang ini Pak Cik Makcik Otto Arong. Ini memang parti Toyol punya kelemahan. Merompak hari-hari. Dalam keadaan ketua Toyol mereka itu, bosku kaki kepit pondan akan dihantar pergi penjara Sungai Buloh 7 hari lagi. Beratus-ratus kes mahkamah dia. Merompak lagi. Sempat lagi merompak. Projek kapal LCS Tentera Laut di Raja Malaysia. 6 bilion ringgit. Ini projek Siapa yang perkenalkan? Tolong jawab. Siapa luluskan? Siapa tanda tangan? Cuba komen sini. Betul cakapmu, Pak Cik Makcik Otto Arong. Parti Toyol penyamun nombor 1 di dunia. Aku tidak perlu sebut nama parti itu. Kamu tahu juga Pak Cik Makcik Otto Arong? Anda tahu ke apa bukti baru? 1 bilion ringgit. Pak Cik Makcik Otto Arong 1 bilion ringgit. Duit projek kapal TLDM ini hilang. 1 bilion ringgit hilang. Lebih 800 juta ringgit duit projek kapal TLDM tu diseleweng. Sebab itu projek tu tidak siap. Lepas tu, harga projek ini lebih daripada bajet yang diluluskan oleh Menteri Keuangan Toyol bosku kaki kepit pondan. Sepatutnya 9 bilion ringgit, tiba-tiba lebih 10 bilion ringgit. Maka didapati Toyol ini mencuri 1 bilion ringgit sebagai wang komisen, lepas tu lebih 800 juta ringgit diseleweng sebagai wang rasuah. Lepas tu 6 bilion ringgit kapal belum siap sudah dibayar kepada syarikat kroni. Jadi akhirnya Toyol ini dicop sebagai pengkhianat, penderhaka, petualang kepada keselamatan, kedaulatan dan pertahanan negara. Iya. Sakit kepala si Toyol kaki kepit pondan bosku tu. Sebab bukti ini dia tak boleh tipu-tipu, tak boleh spin. Dia yang bayar 6 bilion ringgit tu Pak Cik Makcik Otto Arong. Si Toyol bosku kaki kepit pondan, dia yang bayar cash 6 bilion ringgit. Bukan tu Dr. Mahathir, bukan Tan Sri Maidin Yassin yang bayar, bukan Perikatan Nasional Pakatan Harapan yang bayar. Bosku kaki kepit pondan Toyol itu. Waktu dia jadi Menteri Keuangan, jadi Perdana Menteri, dia yang kasih keluar semua 6 bilion ringgit. Tapi kapal tiada. TLDM sudah hantar 10 surat untuk tegur pasal masalah besar projek kapal LCS Tentera Laut di Raja Malaysia.
Ini dalang utama nih. Si Toyol kaki kepit Pondan bosku itu, Pak Cimaci Oto Arung, dia yang kasih keluar duit tuh. 6 bilion ringgit. Belum lagi cerita pasal Toyol Ponorogo. Toyol Ponorogo berkomplot dengan ketua Toyol kaki kepit Pondan bosku itu bagi konsesi projek direct nego. Ini ciri-ciri rompakan, ciri-ciri rasuah. Bila mereka berdua ini bersama parti Toyol mereka bagi konsesi projek tanpa tender terbuka, maksudnya ada unsur-unsur rasuah, Pak Cik Makcik Oto Arung. Sebab itu, Kementerian Pertahanan itu dikuasai oleh Menteri Toyol. Kalau anda perasan, yang jadi Menteri Pertahanan di zaman pemerintahan Kerajaan Toyol pintu belakang ni, semuanya daripada Menteri Parti Toyol. Aku tak perlu sebut namanya. Kamu kenal menteri-menteri Toyol ni. Pak Cik Makcik Oto Arung. Ini kebenaran. Saya ulang ya. Yang kasih keluar duit 6 bilion ringgit dalam keadaan 5 kapal, 6 kapal Tentera Laut Diraja Malaysia belum siap 2019. Siapa bayar deposit 6 bilion ringgit sebelum bosku tumbang PRU 14. Dia sudah bayar cash 6 bilion ringgit. Ini bukti fakta. Si ketua Toyol bosku kaki kepit Pondan tu dia sembunyikan dalam Facebook dia. Dekat Facebook kau bolehlah tipu. Ini TikTok tak boleh tipu. Okey? Siapa yang luluskan projek ni pada tahun 2011? Siapa jadi Menteri Pertahanan waktu tu? Cuba tolong jawab, bagi komen. Betul. Toyol Ponorogo. 2011 mencadangkan, meluluskan bersama si ketua Toyol bosku kaki kepit Pondan pembinaan projek kapal LCS untuk Tentera Laut Diraja Malaysia bernilai lebih 9 bilion ringgit. 2011 ni, projek ni sudah diluluskan. Sudah dibagi dengan syarikat kroni ya. Waktu tu siapa jadi Menteri Pertahanan? Kaulah Toyol Ponorogo, bukan orang lain. Siapa kau punya big boss Toyol Ponorogo? Si ketua Toyol, bosku kaki kepit Pondan, tukang kasih keluar duit, tukang kasih rompak duit 6 bilion ringgit. Syarikat kroni yang kau lantik pun Toyol. Tidak pandai bina kapal, sampai kapal tu dia punya desain hancur, sampai ketua Panglima Tentera Laut Diraja Malaysia bagi surat 10 surat. Syarikat kroni Toyol-Toyol tu tidak ikut cadangan dan nasihat pakar tentera-tentera kita. Syarikat Toyol tu dia hanya ikut nasihat si ketua Toyol dan Toyol Ponorogo. Waktu bosku jadi Perdana Menteri, jadi Menteri Keuangan, waktu si ketua Toyol ni berkuasa merasmikan projek kapal LCS ni, dia tipu Sultan Perak. Betapa pengkhianat petualang penyamun Toyol ni. Mereka buat kapal besar replika palsu. Mereka tipu Sultan Perak, Pak Cik Makcik Oto Arung. Inilah penderhaka nombor 1 dalam sejarah politik Malaysia zaman moden. Boleh Ketua Toyol bosku kaki Pondan yang 7 hari lagi dicek in penjara Sungai Buloh ni jawab, kenapa kau dengan Toyol Ponorogo buat kapal replika tipu-tipu depan Sultan Perak?
Rupa-rupanya semua kapal tu belum siap. Alangkah bagusnya kalau kau bersikap jujur dengan Sultan Perak, dengan raja-raja kita. Kapal tu, kapal gaib yang sudah habis kau rompak 6 bilion ringgit. Ini masalah besar ini ya, apabila Sultan Perak dan raja-raja kita ditipu. Sebab kedaulatan pertahanan negara, tentera laut diraja Malaysia itu, kau tak boleh tipu-tipu. Ada banyak mata-mata di situ. TLDM lah yang membongkarkan si ketua Toyol Bosku Kaki Kupit Pondan dengan Toyol Ponorogo tidak menghiraukan 10 surat teguran Ketua Panglima Angkatan Tentera Laut Diraja Malaysia yang tidak berpuas hati dengan progres projek kapal Tentera Laut Diraja Malaysia LCS ini. Waktu itu bukan Pakatan Harapannya memerintah. Zaman kamu. Parti BN. Zaman kamu. Kau kasih keluar 6 bilion ringgit tu zaman BN. Zaman Parti BN. Lantik syarikat kroni bagi projek direct nego. Kenapa projek ini terhenti? Sebab 6 bilion ringgit sudah habis dirompak. Macam mana projek ini tidak terhenti terbengkalai? Kamu rompaklah. Si ketua Toyol Bosku Kaki Kepit Pondan, Toyol Ponorogo rompak. Syarikat kroni dia pun Toyol merompak. Menipu tentera laut Diraja Malaysia. Kenapa kamu tipu tentera laut Diraja Malaysia? Kenapa kamu tipu Sultan Perak? Kamu tipu Raja-Raja Melayu? Kamu tipu Agung? Tolong jawab. Kenapa kamu sembunyikan masalah kapal ni tak siap? Siapa yang bongkar masalah ni? Jabatan Audit Negara bongkarkan masalah 6 kapal LCS Tentera Laut Diraja Malaysia. Memperincikan 6 bilion ringgit hangus tapi 6 kapal tak siap. Bukan Pakatan Harapan yang membongkarkan masalah kapal ni. Pakatan Harapan bersama UMNO mengetuai jawatan kuasa kira-kira wang negara di Parlimen. Wahai bosku ketua Toyol Kaki Kepit Pondan, for your information, yang mengkantoikan kerajaan bosku Toyol Kaki Kepit Pondan ni, Parti Toyol ni, terbengkalai projek kapal LCS, kapal perang, kapal tempur untuk pertahanan laut negara, untuk pertahanan kedaulatan negara, adalah Jabatan Audit Negara. Jabatan Audit Negara ni kasih bogel lah Ketua Toyol Bosku dengan Menteri Pertahanan Toyol Ponorogo. Menipu, berbohong, mencuri duit rakyat 6 bilion ringgit, tetapi kapal satu pun tak siap. Gaib kapal tu. Kapal tu jadi kapal halimunan. Kapal tu tidak dapat dinampak dengan mata oleh berpuluh-puluh juta rakyat. Betapa tamak haloba toyol-toyol rakus ni. Akhirnya kantoi lagi. So kisah benar ini, bukti baru ini kau tak boleh sembunyikan, bosku. Macam SRC, macam 1MDB. Kau nafikan, kau sembunyikan. Akhirnya kau kalah dalam mahkamah. Kes ini, kalau Parti Toyol kalah dan kes kapal ini dibuka oleh kerajaan Malaysia, oleh Tentera Laut Diraja Malaysia, kalau kes ini dibuka oleh raja-raja kita dalam mahkamah, checkmate and game over. Ketua Toyol Kaki Kepit Pondan dengan Toyol Ponorogo ni, ini dalang utama, watak utama, mastermind. Pengarah, director bersama syarikat-syarikat kroni Toyol dia
merompak mencuri duit rakyat 6 bilion ringgit. Sehingga 6 kapal tentera laut Diraja Malaysia lesap, hangus, hilang, gaib, tak nampak. Ketua Panglima Angkatan Tentera pun tenganga mulut dia. Duit rakyat sudah habis, duit negara sudah habis, mana kapal? 6 bilion ringgit ni banyak. Kalau kau bagi 6 bilion ringgit ni dengan veteran-veteran Angkatan Tentera Diraja Malaysia, pesara-pesara tentera. Kalau 6 bilion ringgit ini digunakan untuk naikkan gaji tentera-tentera kita yang sangat rendah gajinya ya. Boleh terbela kebajikan tentera-tentera kita. Boleh kaya tentera-tentera Melayu kita. Tapi dupangnya si ketua toyol bosku kaki kepik pondan ini. Gila tamak haloba dengan toyol Ponorogo, dengan kroni toyol dia. Mensabotaj pertahanan negara, mensabotaj kedaulatan negara, menjadi pengkhianat petualang kepada tentera-tentera kita ya, terutamanya tentera laut Diraja Malaysia. Pak Cik Makcik Oto Arum, cuba anda bayangkan 6 bilion ringgit ni kalau diagih-agihkan dengan tentera-tentera kita, semua, bukan sahaja tentera laut Diraja Malaysia, semua angkatan tentera Diraja Malaysia, kita kasih naik gaji, bagi duit allowance, tidak akan ada masalah tentera-tentera kita, veteran-veteran kita miskin melarat dalam negara Malaysia. Ini masalah pemerintahan kerajaan toyol. Mereka kaya raya tapi tentera-tentera Melayu dibiarkan miskin, gaji rendah, veteran-veteran tentera Melayu. Ya Allah, tidak dihargai pengorbanan mereka. Sampai 6 kapal tu tidak penting untuk ketua toyol tu dengan toyol Ponorogo. Merompak ni memang diperhatikan. Ini korompak buat kali pertama Angkatan Tentera Laut Diraja Malaysia tau. Kau cari masalah, gali lubang kubur sendiri. Aku tahu kau marah, kau koyak dengan toyol-toyol kau, bosku. Kebenaran memang terlalu pahit untuk ditelan. Kau bangga jadi toyol, jadi perompak, penyamung-penyangak? Silakan. Tapi masalah sekarang, kes ini akan dibuka dalam Mahkamah Malaysia. SPRM bagi kenyataan siasatan di peringkat akhir. Mana-mana individu yang terbabit, toyol segala toyol, toyol kaki kepik pondan, toyol Ponorogo, toyol GLGBT, toyol daripada Perancis, syarikat kroni toyol, syarikat subkon toyol, semua akan ditangkap, disiasat, didakwa dalam mahkamah. Tabik spring aku dengan SPRM, ketua SPRM ni. Skandal rompakan 6 bilion ringgit ini tidak ditutup oleh SPRM sampai sekarang. Sebab itu si toyol bosku dalam Facebook menggelupur dengan toyol Ponorogo. Terbayang-bayang sudah penjara Sungai Buloh. Belum selesai kes SRC 1MDB, kes Yayasan Akal Budi. Ditambah lagi dengan masalah. Si toyol-toyol yang dupang ni tak pandai merompak 6 bilion ringgit ni sampai kantoi. Bikin malu ini, bikin malu parti toyol, bikin malu parti kamu. Orang Melayu pun terkejut. Sampai orang Melayu marah. Sebab ini kali pertama ya. Dalam Angkatan Tentera Laut Diraja Malaysia, 6 bilion ringgit hangus begitu saja tapi 6 kapal tidak siap. Cash is king. Memang cash is king, tapi check in penjara Sungai Buloh lah. 7 hari lagi kan? Bosku Najib, 7 hari lagi kan? Penentuan hidup mati dalam penjara Sungai Buloh. Kalau kau menang, memang kau selamat. Tapi kalau kau kalah, cash is king lah kau dalam penjara Sungai Buloh. Kita tidak nafikan. Toyol-toyol perompak ni cash is king. Tapi tengok, belum lagi masuk penjara Sungai Buloh, sudah kamu menggelupur ketakutan dalam Facebook.
Sudah kamu jadi orang dupang dalam mahkamah. Bila ditanya dalam mahkamah, didakwa dalam mahkamah, tak tahu, tak tahu, tak tahu. Aku yakin kalau projek kapal ni terbongkar dalam mahkamah Malaysia, Toyol bosku kaki kepit Pondan dan Toyol Ponorogo akan cakap, tak tahu, tak tahu, tak tahu. Toyol kaki kepit Pondan akan salahkan Toyol Ponorogo. Toyol Ponorogo akan salahkan Toyol kaki kepit Pondan. Toyol Ponorogo akan salahkan Toyol LGBT itu. Siapa makan cili dia terasa pedasnya. Dalam parti Toyol ni ada LGBT jadi menteri Toyol juga. Pakcik makcik Oto Arong. Syarikat kroni Toyol tu dia akan salahkan Toyol kaki kepit Pondan, Toyol Ponorogo, Toyol LGBT. Berbagi-bagi komisen rasuah kan. 6 bilion ringgit hilang begitu sahaja. 6 kapal ni tak siap. Masalah besar ni. Raja-raja dan agung memang tengok dari jauh. 6 kapal halimunan yang tak siap itu untuk makluman. Si ketua Toyol kaki kepit Pondan pengkhianat petualang negara. Memang SPRM akan tangkap kamu ni. Semua Toyol-Toyol ni untuk makluman ya. Bersiap sedia kamu nak sangat jadi pengkhianat petualang kan? Depan raja-raja, depan rakyat. Kau ingat negara Malaysia ni apa? Memelihara Toyol-Toyol, bagi kekebalan undang-undang untuk Toyol-Toyol. Jangan mimpi kau rompak ni sangat banyak, kau tipu raja-raja. Kau tipu rakyat 6 bilion ringgit, habislah kau. Memang habis, ini kali besar masalah. Ini kalilah gali lubang kubur lagi. Terima kasihlah merompak 6 bilion ringgit ni. Bagus-bagus, tidak ada masalah. Kantoi satu persatu bukti ni. Tolong jawab, mana hilang 1 bilion ringgit? Mana hilang 800 juta ringgit? Mana hilang 6 bilion ringgit? Pergi mana 6 kapal itu? Wahai Toyol bosku kaki kepit Pondan. Dia belum jawab dalam Facebook. Mana hilang 6 kapal itu? Tentera Laut Diraja Malaysia bersama tentera-tentera kita menunggu menanti. Mana 6 kapal itu? Tapi 6 bilion ringgit sudah habis. Kalau anda perasan dalam Facebook, bosku Najib, dia tidak ada jawab di mana 6 kapal itu disimpan. Disimpan dalam lubang jubur Toyol kah? 6 bilion ringgit itu pun dia tidak jawab. Sudah habis. Sekarang ni zaman pemerintahan BN, projek ini terbengkalai. No progress. Kapal tiada, ini pemerintahan BN. Perdana Menteri BN, Menteri Pertahanan BN, Menteri Keuangan juga dari BN. Mana kapal itu? Mana 6 kapal? Terus hidup. Si ketua Toyol Lanun Penyamun ni 7 hari lagi kaki kepit Pondan ni disumbat dalam penjara Sungai Buloh. MH370 tak jumpa. Sama macam 6 kapal itu hilang begitu sahaja. Si ketua Toyol kaki kepit Pondan buat tak tahu sampai sekarang. Ini masalah besar ni tak pandai selesai. Apa kerajaan Toyol buat kepada pertahanan kedaulatan negara? Kau gadai, kau lelong 6 kapal tentera laut Diraja Malaysia untuk kekayaan kau? Astagfirullahalazim. Rakyat Malaysia perlu tanya dengan si ketua Toyol kaki kepit Pondan bosku. Mana 6 kapal itu? Kenapa tak pandai siap walaupun satu kapal ni? Zaman BN memerintah ni. Oi, Menteri Pertahanan pun dari BN. Menteri Keuangan dari BN. Apa kamu buat? Goyang kaki kah? Macam mana kau mau sambung projek ini? Kalau duit semua sudah kamu rompak. Duit rakyat, duit negara sudah kamu rompak. Macam mana mau sambung projek ini? Kau jawab. Projek ini terbengkalai. Astagfirullahalazim. Kau beriaya nak sambung projek ni? Memang projek ni bagus. Masalahnya duitnya sudah habis kamu rompak. Laporan audit negara cakap ketirisan keuangan 6 bilion ringgit. Pembaziran keuangan 6 bilion ringgit. Jabatan audit negara tanya, mana hilang 1 bilion ringgit, 800 juta ringgit. Tidak lama negara kita ni bankrupt.
Kalau kapal tentera laut diraja Malaysia 6 bilion ringgit, 9 bilion ringgit ni pun dirompak, astagfirullahalazim. Ini macam kau jual kedaulatan negara, aset-aset pertahanan negara kau gadai begitu saja. Di mana kita korek duit ni untuk sambung projek kapal LCST LDM 6 kapal yang sengaja kau tak siapkan ni? Bosku, beria-ia pula di situ mau sambung projek ini. Duit di mana kita cari? Kau kasih pulang balik 6 bilion ringgit tu kepada Jabatan Audit Negara, kepada Jawatan Kuasa Kira-kira Wang Negara. Sudah dikira duit yang hilang 6 bilion ringgit. Bukti ni jelas sebab kapal tu jadi kapal toyol, nak nampak kapal gaib, kapal halimunan. Ini kebenaran yang paling logik. Kenapa orang cakap duit 6 bilion ringgit dirompak? Kapal tu tiada, Pak Cimaci Oto Arung. Bosku sudah rasmikan kapal, tapi kapal tu kapal palsu. Replika semata-mata. Bukan kapal ori. Besar ini 6 bilion ringgit. Boleh bayar hutang negara. Boleh bagi bantuan kepada tentera-tentera kita, veteran-veteran tentera kita. Memang sudah karam 6 kapal tentera laut diraja Malaysia tu. Hilang bersama 6 bilion ringgit. Lepas tu si toyol tu, toyol-toyol semua tu, toyol Ponorogo, toyol kaki kepit pondan bosku tu. Dia cakap, bukan saya. Kau yang rasmikan projek tu, kau yang bagi projek tu, kau yang kasih keluar duit tu. Kau cakap, bukan saya. Jabatan Audit Negara tulis projek tu zaman kau, bosku Najib. Oi, toyol Ponorogo. Kau yang lantik syarikat kroni tu. Bukan parti lain yang lantik. Memang parti BN lantik kroni tu. Kau mau backup apa? Nasi sudah jadi bubur. Kapal tu ndak siap, ndak dah, hilang. Sampai Ketua Panglima Angkatan Tentera dan tentera-tentera laut diraja Malaysia marah, mengamuk, kasih bongkar semua rahsia kapal tu, memang ndak ada dorang terima. 10 surat daripada tentera laut diraja Malaysia bocor. Ada kau balas? Tidak ada dibalas oleh Ketua Toyol Bosku Kaki Kepit Ponda dan Toyol Ponorogo sampai dorang hari ini. Jadi kerajaan semula ndak ada. Kau ingat main-main ke tu? 6 kapal perang, kapal tempur untuk jaga kedaulatan negara. Ini bukan main-main ini. Musim Perang Dunia Ketiga bah ini. Amerika Syarikat berperang dengan China, Rusia berperang dengan Ukraine. Kalau negara kita diserang oleh musuh di tengah-tengah Laut Cina Selatan, 6 kapal tentera laut diraja Malaysia lesap, lenyap, gaib begitu sahaja. Sebab bosku, Ketua Toyol Kaki Kepit Ponda dengan Toyol Ponorogo merompak bersama syarikat kroni dia. 6 bilion ringgit tu lesap begitu sahaja. 1 bilion ringgit hilang. Penyelewengan lebih 800 juta ringgit. Lebih 1 bilion ringgit. Peralatan untuk kelengkapan pembinaan kapal expired. Buruk. Kapal yang tak siap tu buruk. 10 tahun ditunggu. Sebab ini projek Alibaba Toyol. Dibagi dengan syarikat kroni luar negara yang hanya pandai merompak, tidak pandai kasih siap kapal. Dari zaman BN sampai sekarang zaman BN balik. Ingatkan kapal tu sudah siap.
Aduh, rupa-rupanya kapal tu terbengkalai. Terpaksa stop projek tu sebab tak ada duit sudah. Sudah kau rompak bosku 6 bilion ringgit. Jadi kau mau kami, orang Melayu, orang Bumi Putra, rakyat Malaysia diam? Jangan kau suruh kami diam. Ini 6 bilion ringgit. Hangus lesap begitu saja. 6 kapal. Tiada. Masalah ini mengalahkan masalah rompakan 1MDB SRC. Yang dirompak sampai licin oleh bosku dan Jolo. Oleh BN. Ini masalah baru. Memang kasih panas ini. Kau suruh kami, orang Melayu, orang Bumi Putra, orang Islam, diam. Biarlah 6 kapal tu tidak siap. Biarlah si toyol-toyol itu merompak 6 bilion ringgit. Kalau kita diserang oleh kuasa-kuasa besar asing, oleh musuh-musuh negara Perang Dunia Ketiga nanti, hancur negara kita ini. Sudahlah negara kita di tengah-tengah Laut Cina Selatan jadi rebutan. Astagfirullahalazim. Masuk duit tu pergi poket kamu. Kalau kau kasih masuk duit tu pergi orang-orang Melayu, kaya orang Melayu. Kau kasih masuk duit 6 bilion ringgit dalam poket-poket orang Bumi Putra, orang Cina, India, Sabah. Kaya rakyat, tak ada sudah miskin. Kau ingat memang kau dibiarkan merompak 6 bilion ringgit ni, tapi kau tahu apa akibatnya? Mati sia-sia dalam penjara Sungai Buloh, bosku. Toyol kaki kepit Pondan. Toyol Ponorogo. Betul. Memang bagus kau dengan 3 juta toyolmu tu, bosku. Merompak 6 bilion ringgit ni. Tapi aku bagi tahu awal-awal apa dia punya akibat. Kalau tumbang parti toyol ni PRU15, kamu toyol kaki kepit Pondan, bosku, toyol Ponorogo. Check in penjara Sungai Buloh. Beli kamu kek banyak-banyak untuk kamu makan dalam penjara Sungai Buloh. Tidak kami larang kau merompak 6 bilion ringgit ni. Tapi kesian kami tengok kau. Kau tengok SPRM tak tutup kes ni. SPRM cakap di peringkat akhir sudah. Mau tangkap, mau dakwa dekat mahkamah. Betul cakapmu dalam politik ini. Kalau kau tak pandai merompak, dicakap kau dupang, dicakap kau bodoh. Tapi bodohnya yang jadi perompak ini dalam parti toyol ni, dia ingat negara ni tidak ada undang-undang. Dia ingat negara ni tidak ada hakim. Dia ingat negara ni tidak ada penjara. Aku tahu 3 juta toyol ni bangga dengan dia punya ketua-ketua toyol ni. Toyol bosku kaki kepit Pondan dengan toyol Ponorogo merompak 6 bilion ringgit ni. Tapi ingat cakapku. Mati kamu diketawakan oleh rakyat dalam penjara Sungai Buloh nanti. Kau ingat main-main ke ni? Ini pasal kedaulatan negara. Ini 6 kapal milik tentera laut diraja. Kau main-main depan raja-raja? Kau main wayang rompak-merompak depan raja-raja? Astagfirullahalazim. Menempa maut, memang kau hantar diri sendiri pergi penjara Sungai Buloh. Gila, cukup gila. Kasih lambatlah mana-mana kes. Dalam keadaan kerajaan toyol ni nyawa-nyawa ikan, 1001 masalah ekonomi, masalah rompakan semua terbongkar. Rakyat mengamuk diam-diam pasal harga barang sangat mahal. Kalah PRU15. Syok sendiri kamu ni dalam Facebook, dalam YouTube, dalam TikTok. Berdasarkan dapatan data grassroots, rakyat tak mahu undi toyol-toyol ni lagi PRU15. Ramalanku ni tak pernah salah, wahai toyol, si toyol ketua toyol.
Bosku kakek kepik pondan. Belum lagi kau disumbat penjara Sungai Buloh. Sudah kau ketakutan. Menipu lagi kau. Belum lagi dibuka kes ini dalam mahkamah. Menipu lagi kau. Kau boleh tipu 3 juta ahli toyol-toyol parti toyol itu dalam DN. Tapi 32 juta rakyat kau tak boleh tipu. Astagfirullahalazim. Hakim-hakim kau tak boleh tipu. Kau tengok bosku tu, si ketua toyol menipu di Mahkamah Tinggi. Kalah 7 kes jenayah SRC. Menipu di Mahkamah Rayuan. Kalah lagi 7 kes SRC rompakan 42 juta ringgit. Menipu lagi di Mahkamah Persekutuan. Minta pospon. Konon-kononnya peguam dia tak faham kes SRC. Sekalinya tak boleh pospon. Tipu pasal lantikan peguam di Raja British yang tak pandai cakap bahasa Melayu yang tidak ada kepakaran undang-undang. Akhirnya checkmate and game over awal-awal. Tak boleh tidur malam sudah si ketua toyol tu. 7 hari lagi disumbat dalam penjara Sungai Buloh. Masih nih mulutku. Kau tahu barang ini. Kenapa si ketua toyol bosku kaki kepik ponda dengan 3 juta ahli parti toyol ni takut perbicaraan SRC ini dipercepatkan? Kamu tahu si ketua toyol itu mati sia-sia dalam penjara Sungai Buloh. Kalah 5-0. Bukti ditemui dalam akaun bank pribadi dia 42 juta ringgit. Ini barang sama dengan kes kapal 6 bilion ringgit. Ada bukti. 6 bilion ringgit tu dicuri, dirompak oleh si ketua toyol bosku dengan toyol Ponorogo dengan dia punya syarikat kroni toyol. Buktinya apa? 6 kapal tidak siap. Tolong buktikan dalam mahkamah nanti ya. 6 kapal besar berteknologi tinggi, kapal perang itu. Kau kasih tunjuk depan hakim. Jangan kau kasih tunjuk kapal palsu. Bikin malu. Check in penjara Sungai Buloh nanti ya. Ketua toyol kaki kepik pondan dan toyol Ponorogo. Kau buatlah 6 kapal palsu daripada sekarang. Sebelum case ini dibuka oleh SPRM dalam mahkamah, sebelum kamu kena tangkap, sebelum kamu disumbat dalam penjara. Buat itu 6 kapal palsu sekarang. Kalau kamu mau selamat. Secara logika, kalau kes kapal 6 bilion ringgit ini dibuka dalam mahkamah Malaysia, adik, dari atas sampai ke bawah disumbat dalam penjara Sungai Buloh. 6 bilion ringgit itu bukan 60 sen. 6 bilion ringgit tu, kalau kau bagi dengan orang-orang Melayu, semua orang Melayu jadi jutawan. Tidak ada sudah miskin orang Melayu. Itulah nilai 6 bilion ringgit. Sebab kalau hakim tanya, mana 6 kapal? Kapal tiada. Kalau kapal tiada, duit 6 bilion ringgit tu pergi mana? Tak tahu. Kalahlah disumbat dalam penjara Sungai Buloh. Sebab hari ini, si ketua toyol, kaki kepik ponda dengan toyol Ponorogo, dia berhujah dekat Facebook apa? Tak tahu ini siapa yang buat. Tidak tahu siapa Perdana Menteri zaman itu, kerajaan mana yang buat, kerajaan mana yang luluskan duit itu. Sudah nyanyuk kah toyol-toyol ini? Awal juga kamu nyanyuk. Belum lagi dibicarakan dalam mahkamah. Kalau kalah kena bayar balik tau. 5 kali ganda. Kau bayar balik 30 bilion ringgit nih. Kalau kau mau mengaku depan raja-raja, tolong mengaku. Kau sudah rompak 6 bilion ringgit nih. Kalau mau selamat. Kau kasih siap 6 kapal itu pakai duit kau sendiri. Toyol kaki kepik pondan, toyol Ponorogo. Jangan kau minta duit daripada rakyat dan kerajaan Malaysia lagi. Sudah kamu rompak 6 bilion ringgit itu? Duit yang kamu curi, kamu simpan di seluruh dunia itu, kamu pakai buat kapal itu. Supaya kamu menang di mahkamah nanti ya. Kalau kau tidak ikut cakapku ini, mati sia-sia dalam penjara Sungai Buloh. Silap-silap dia punya hukuman penjara nih 100 tahun. Are you ready, toyol-toyol, syarikat kroni toyol, untuk dibicarakan dalam mahkamah? Untuk kes projek merompak duit 6 bilion ringgit. 6 kapal. Tentera Laut Diraja. Tentera Laut Diraja main-main kau.
Astagfirullahalazim, negara Malaysia ni negara merdeka dan berdaulat. Terang-terangan kau kasih bodoh Angkatan Tentera Laut Diraja Malaysia. Terang-terang kau kasih bodoh Sultan Perak, Raja-Raja Agung begini. Ya Allah, ya Tuhanku, memang betul-betul kau pengkhianat petualang. Oh. Astagfirullahalazim, beraninya kau. Si toyol kaki kepit pondan ini, toyol Ponorogo, merompak depan raja-raja 6 bilion ringgit. Berani kau tipu raja-raja. Replika kapal palsu. Habislah ini kali. Kalau raja-raja buka kes mahkamah, Pak Cik Makcik Oto Arung, ini memang kiamat nih untuk toyol-toyol. Sengaja toyol-toyol ni dibiarkan merompak ini. Baru sekarang menyesal merompak. Raja-raja masih berkuasa, masih hidup. Sultan Perak masih jadi timbalan agung. Sultan Pahang masih jadi agung. Rahsia kamu nih, ketua toyol kaki kepik Pondan dan toyol Ponorogo, sudah diketahui memang kamu pengkhianat petualang, sebab itu projek ni tiba-tiba meletup. Matilah kamu. Kenapa baru sekarang dibuka ini? Sebab bukti telah disahkan benar. Bertahun-tahun barang ni disiasat oleh Jabatan Audit Negara, oleh Jawatan Kuasa Kira-kira Wang Negara, oleh SPRM, disiasat oleh Tentera Laut Diraja. Ayo, Tentera Laut Diraja ni di bawah kuasa siapa? Wahai Ketua Toyol, kaki kepik Pondan, Toyol Ponorogo. Di bawah kuasa agung dan raja-raja. Berani-beraninya kau menipu. Matilah ini kali. Siapa paling berkuasa dalam undang-undang perlembagaan dan mahkamah, Pak Cik Makcik Oto Arung? Agung dan raja-raja. Masuk perangkap sudah kau ini? Wahai bosku Ketua Toyol kaki kepit Pondan, masuk perangkap sendiri. Kalau kononnya kau rompak 6 bilion ringgit ini, kau kebal, tidak masuk penjara. 7 hari lagi kau masuk penjara. Ini rahsia sulit, maklumat sulit aku bagi tahu awal-awal. Aku menerima wahyu politik. Secret information. Memang si Ketua Toyol bosku kaki kepik Pondan tu dihantar pergi penjara Sungai Buloh 7 hari lagi. Lepas tu baru kita bubar parlimen, buat PRU 15. Kalau dibuka lagi kes kapal Tentera Laut Diraja Malaysia ni, macam mana kau mau tutup 42 kes jenayah rompakan SRC 1MDB, kes rompakan perbendaraan negara, kes laporan audit 1MDB Jolo tu? Betul. Ketua Toyol bosku, memang kau dihantar pergi penjara Sungai Buloh. Bukti terlampau banyak dalam mahkamah. Kau merompak. Suka betul jadi perompak kan? Merompak kau sampai mati. Tak kau dilarang. Tapi confirm. Check in penjara Sungai Buloh. Mana-mana rakyat Malaysia berangan-angan mau jadi toyol lah. Macam bosku, macam toyol Ponorogo, toyol Nenek Lampir Sihir, macam toyol Jolo tu. Boleh kamu berangan-angan jadi toyol lah untuk jadi jutawan kabilin triliun boleh. Cuma kalau kantoi confirm mati sia-sia dalam penjara Sungai Buloh, penjara Kajang. Okey? Pengampunan sampai sekarang agung dan raja-raja tidak tutup kes mahkamah kau. Kau tak faham lagi? Sampai sekarang kerajaan Malaysia tak tutup kes mahkamah kau, kasih kalah kau dalam mahkamah. Tak kau faham?
Nggak lagi kau paham game ini, wahai pengkhianat petualang, perompak 1MDB, perompak SRC, perompak kapal tentara laut diraja Malaysia 6 bilion ringgit. Nggak lagi kau paham? Kau nggak paham kah itu? Berdasarkan rahasia sulit mahkamah ni dipegang oleh agung dan raja-raja. Budak tadika pun tahu benda ni. Siapa belajar pengajian dia faham lah itu. Mahkamah tu kan di bawah kuasa agung. Ndak paham? Kau belajar pengajian kah ini? Oh, ketua Toyol, kaki kepit Pondan bosku, ketua Toyol Ponorogo. Oh, lupa kamu ini pengkhianat petualang. Manalah kamu belajar pasal undang-undang perlembagaan negara, pasal kehakiman negara. Teruskan merompak. Dia tengok sejak kamu itu oleh agung, oleh raja-raja, oleh rakyat. Merompak itu projek kapal tentera laut diraja Malaysia 6 bilion ringgit itu. Kau tertanya-tanya kenapa barang ni meletup? Bakal hancur dan pupuslah parti Toyol PRU 15. Inilah tanda-tanda kiamat terakhir. Pak Cik Makcik Otoar. Ini tanda-tanda kekalahan parti Toyol itu. Dikasih pupus buat selama-lamanya sebab memang pengkhianat petualang. Mengasih bodoh orang Melayu, mengasih bodoh orang Cina, India, Sabah, Sarawak ya. Memang kau merompak 6 bilion ringgit itu, 6 kapal tiada, tidak siap. Terkejut bah agung dengan raja-raja. Tidak siap 6 kapal itu. Terkejut bah Sultan Perak. Rupa-rupanya kapal itu kapal palsu. Ini bukan aku yang cakap. Jabatan Audit Negara. Jawatan Kuasa Kira-kira Wang Negara. Jangan kau main-main ini. Ini duit rakyat, duit negara, Beni. Oto Arung. Kamu kongsi-kongsi lah 6 bilion ringgit tu. Selamat kau merompak 6 bilion ringgit ni. Tapi kalau kau tiba-tiba 7 hari daripada sekarang disumbat dalam penjara Sungai Bulu oleh hakim-hakim, jangan kau sebut nama Jupazli Syamat, ketua Toyol kaki kepit Pondan, bosku pengkhianat petualang, musuh nombor 1 kepada negara. Kamu ni Toyol-Toyol, musuh nombor 1 kepada rakyat dan negara. Pertahanan negara. Aset Kementerian Pertahanan. Kapal tentera untuk mempertahankan keselamatan negara, keselamatan rakyat. Kamu rompak 6 bilion ringgit. Kamu musuh kepada rakyat Malaysia dan negara Malaysia. Kamu pengkhianat, penderhaka di hadapan agung raja-raja dan rakyat Malaysia. Kami tahu Bani siapa di belakang kau ini. Ketua Toyol kaki kepit Pondan bosku dan Toyol Ponorogo. Besar kabel kamu. Diikat sudah Bani kaki kamu ni, digari sudah. Sebab bukti-bukti merompak 6 kapal tentera laut diraja bernilai 6 bilion ringgit. Pakcik Makcik Oto Arung. Agung dengan raja-raja mau bagi pengampunan. Kalau Agung dengan raja-raja mau bagi pengampunan, sudah ditutup ba ini semua kes mahkamah kamu ini? Si ketua Toyol kaki kepit Pondan 42 kes jenayah dia dalam mahkamah. Kalau betul Agung tu, tolong kau, Toyol Ponorogo, sudah ba itu ditutup 87 kes jenayah ni? Kamu ni masuk perangkap sendiri. Merompak lagi. Banyak kamu rompak ini depan agung, depan raja-raja, depan rakyat. Matilah kamu. Patutlah tu Dr. Mahathir Tan Sri Maidin Yassin. Kasih bongkar juga semua kes-kes rompakan kamu nih. Mukhlis Mahathir pun bongkar. Rupa-rupanya memang betul. Parti Toyol bukan memperjuangkan Melayu.
Dia rompak Melayu 6 bilion ringgit. Astagfirullahalazim. Tentera-tentera Melayu kau rompak 6 bilion ringgit. Tak malu kah? Kapal tentera laut Diraja kau rompak. Wih, raja kita tuh Melayu. Kau khianat. Astagfirullahalazim. Ini tikam belakang orang Melayu nih. Nasib kau kantoi sebagai pengkhianat. Hampir hancur negara nih. Kau gadai kau lelong aset-aset pertahanan negara. Kau rompak duit-duit kapal tentera laut Diraja. Nasib baik ada yang berani kasih bongkar barang ini. Nasib baik Jabatan Audit Negara temui bukti kapal tu memang tak siap. 6 bilion ringgit hangus, lesap, dirompak. 1 bilion ringgit dicuri, lebih 800 juta ringgit diseleweng. Mana 6 kapal tu, kau jawab. Dalam Facebookmu, bosku Najib, mana 6 kapal tu Zahid Hamidi? Kau jawab. Parti Toyo, tolong jawab mana 6 kapal tu? Mana 6 bilion ringgit tu hilang? Hah? Ini namanya mencuri merompak terang-terangan ini. 6 kapal tentera laut Diraja nih, kamu rompak 6 bilion ringgit untuk kasih hancur agung dan raja-raja ke ini? Hah? Untuk kasih hancur kedaulatan negara, kau bunuh 32 juta rakyat, begitu? Kau bagi bola tanggung kepada musuh-musuh negara di tengah-tengah Laut Cina Selatan untuk menjajah negara kita, untuk kasih hancur agung dan raja-raja, begitukah, Toyol? Kau jawab soalanku. Toyol kaki kepipon dan bosku. Toyol Ponorogo 3 juta toyol nih. Kamu secara berjemaah bergotong royong bangga merompak sampai sekarang 6 bilion ringgit kapal tentera laut Diraja. Kamu mau kasih tunjuk depan agung, depan raja-raja? Kamu mau kasih hancur kuasa agung, kuasa raja-raja di musim perang dunia ketiga nih? Biar betul kamu ini. Astagfirullahalazim, betul-betul pengkhianat. Betul-betul toyol penyamun lesen besar. Aku tahu kau tengok video nih. Bersama anjing-anjing politik kurap kau. Wahai si toyol, kaki kepipon dan bosku. 7 hari lagi dihantar pergi penjara Sungai Buloh. Memang sangat mengejutkan. 6 kapal tentera laut Diraja disabotaj, sengaja tidak disiapkan, tapi duitnya dicuri, dirompak oleh geng-geng toyol ini. Ini memang toyol penyamun lesen besar sebab kabelnya besar. Dia ingat dia kebal daripada tindakan undang-undang. Toyol-toyol ni ingat mereka yang menguasai undang-undang dan institusi kehakiman negara. Toyol-toyol ni ingat mereka lah yang pegang SPRM. Tiga juta toyol boleh tolong komen kah di bawah nih? Mana 6 kapal tentera laut Diraja itu? Kamu menghina kuasa agung, kuasa raja-raja tau. Kamu menghina lebih 32 juta rakyat tau. Kamu tipu rakyat. Mana 6 kapal untuk pertahanan kedaulatan negara tu? 6 bilion ringgit tu mana? 3 juta toyol diam sejak kamu. Bangga kamu makan duit haram kan? Kamu makan, kamu bawa pergi lubang kubur. Mudah-mudahan kamu selamat dengan ketua toyol kamu tuh. Memang mak bapak kamu ajar kamu jadi toyol kah ini? 3 juta ahli toyol dengan ketua toyol bosku kaki kepipon dan toyol Ponorogo. Memang datuk nenek moyang kamu, mak bapak kamu ajar kamu jadi pengkhianat petualang depan agung, depan raja-raja, depan angkatan tentera Diraja Malaysia, begitu? Atau kau jual nama
Melayu untuk merompak 6 bilion ringgit ini. Kau jual nama Islam merompak 6 bilion ringgit, bosku. Biar betul kau. Merompak ni berdosa besar ini. Mengkhianati raja-raja ni satu jenayah besar, satu dosa besar. Mengkhianati watan dan rakyatnya dengan cara merompak ni jenayah besar, dosa besar ni. Boleh dihukum bunuh tau. Are you ready? Dihukum bunuh kerana jadi pengkhianat petualang? Oh, si ketua Toyol, bosku kakek kepik Pondan, Toyol Ponorogo. Jangan sampai kantoi semuanya. Hati-hati, aku bagi tahu. Rahsia kamu nih Toyol-Toyol ada di tanganku, Bay ini. Kamu takut aku jadi Perdana Menteri? Takut kamu aku jadi Ketua Menteri Sabah? Takut kamu aku jadi menteri? Takut kamu aku jadi ahli parlimen? Jangan kamu takut. Aku ni tidak ada nafsu politik mau jadi Perdana Menteri. Tidak ada nafsuku. Mau jadi Ketua Menteri Sabah, kamu jadi menteri, kamu mau jadi YB, dupang-dupang ini. Tidak ada. Takut kamu dengan suara keramat hero rakyat ini? Banyak rahasia kamu nih di tanganku. Matilah kamu ini kali. 7 hari lagi kan? Si Toyol ketua bosku Najib ini kan? Check in penjara Sungai Buloh kan? Teruskan merompak, teruskan jadi pengkhianat. Kabel-kabel besar kau tu tidak ada kuasa dalam mahkamah. Sebab itu kau kalah. Bukti-bukti tu kau tak boleh sembunyikan dalam mahkamah. Bukti merompak projek kapal tentera diraja ni, 6 bilion ringgit ni. Kabel-kabel besar kau pun tak boleh sembunyikan bukti itu dalam mahkamah. Nah, matilah kau ini kali. Siapa kabel-kabel besar si Toyol-Toyol ni sampai berani merompak 6 kapal tentera laut diraja dan 6 bilion ringgit duit rakyat? Siapa paling pandai tolong komen di sini. Siapa kabel-kabel besar di belakang si Toyol bosku kaki kepik Ponda dengan Toyol Ponorogo ni? Berani dia merompak depan raja-raja kita. 6 kapal tentera diraja punya. 6 bilion ringgit duit. Tentera-tentera kita, rakyat kita dia rompak. Pakcik-makcik Oto Arum. Siapa ajar si Toyol-Toyol ini mengkhianati rakyat, raja dan negara berdaulat ini? Siapa cerdik genius? Tolong jawab. Matilah ini kali. Rancangan-rancangan rompak 6 bilion ringgit kapal tentera diraja ni sepatutnya tidak kantoi dan tidak dibongkarkan. Tapi kenapa dibongkarkan? Supaya orang-orang Melayu tahu ada si Kitol Moden bernama si Toyol kaki kepik Pondan bosku dan Toyol Ponorogo. Berani merompak depan raja-raja. 6 kapal tentera diraja Laut Malaysia. 6 bilion ringgit. Ini perompak paling dupang di dunia. Cubalah kau tidak merompakkan. Alangkah bagusnya kalau kau tu kan jangan merompak depan raja-raja. Ini masalah Toyol-Toyol ni pakcik-makcik Oto Arum. Diorang pergi merompak depan raja-raja. Buktinya apa? Nih, 6 kapal tentera diraja bernilai 6 bilion ringgit. Lesak begitu saja. Raja-raja amanatkan kau sebagai Perdana Menteri, sebagai Menteri Keuangan, Menteri Pertahanan. Kasih siap 6 kapal tu. Bukan kau rompak, bukan kau buat kapal palsu depan Sultan Perak. Ini kebenaran paling ditakuti oleh si ketua Toyol. Kaki kepik Pondan dan Toyol Ponorogo bersama 3 juta Toyol.
Mau tangkap aku? Mau gari tangan aku lagi? Saya nih tak takut masuk penjara. Kau takut nih 7 hari lagi kau disumbat dalam penjara Sungai Buloh. Takut miskin. Saya nih memang miskin sudah. Saya nih penganalisis politik bebas tak takut mati kena bom C4. Saya tidak ada jenayah. Bukan saya Perdana Menteri yang luluskan projek scam merompak 6 kapal tentera diraja. Kau bosku, si toyol kaki kepit pondan nih yang takut disumbat dalam penjara Sungai Buloh. Bukan aku yang jadi Menteri Pertahanan untuk luluskan projek rompak-merompak 6 kapal tentera diraja nih. Kau, Toyol Ponorogo yang jadi Menteri Pertahanan. Bukan aku yang kasih lulus duit 6 bilion ringgit itu. Aku tidak pernah jadi Menteri Keuangan di Putrajaya. Kau, si Toyol kaki kepit pondan bosku nih. Nah, jadi Menteri Keuangan ikut suka hati dia saja. Dia ambil 6 bilion ringgit itu depan raja-raja. Dia bagi dengan syarikat kroni Toyol dia di Perancis. Sekalinya 6 kapal itu tidak siap. Berani-beraninya kau mengasih bodoh raja-raja menempa maut. Beramai-ramailah kamu tangkap si Jupazli. Aku nih dari tahun 2016 bersedia masuk penjara Sungai Buloh. Kau 7 hari lagi dihantar pergi penjara Sungai Buloh. Kau dengan pegang-pegang kau nih tidak bersedia. Dibicarakan di Mahkamah Persekutuan. Aku nih tak takut. Digari kah, didakwa dekat mahkamah kah, dibicarakan dalam mahkamah kah. Menang juga aku, tidak pernah aku kalah. Sebab tu kau terkejut kenapa aku bebas, kenapa aku berani. Bukan aku yang kasih bongkar kau punya kes-kes rompakan nih. Jabatan Audit Negara yang kasih bongkar. Raja-raja yang kasih bongkar. Kerajaan Malaysia yang kasih bongkar. Kenapa dikasih bongkar nih? Supaya negara nih dengan orang-orang Melayu tidak bankrupt. Dirompak senyap-senyap oleh kamu nih, toyol-toyol sekalian. Kau serbu rumahku tiap-tiap tahun. Boleh lepas juga aku ini. Memang aku orang miskin, tidak ada duit. Tapi hairan kau, kenapa aku boleh lepas? Kenapa aku boleh bayar peguam, bayar kos mahkamah? Peminat-peminat penyokong-penyokong aku ramai. Sponsor bayar peguam, sponsor bayar kos mahkamah. Toyol-toyol ni lawan aku dekat Mahkamah Malaysia kalah Pak Cik Makcik Oto Arung. Sebab mahkamah tu bukan dipegang oleh toyol-toyol ini. Sebab tu dorang takut dengan ini, hero rakyat ini, yang paling terkenal di dunia. Kau tengok itu like dia berapa? 20.000 like. Lari sudah toyol-toyol tu, yang tadi ramai-ramai menonton tu kan. Sebab tidak boleh jawab, pergi mana 6 kapal tentera diraja tu dorang simpan itu. Pergi mana gaibnya, 6 bilion ringgit itu, pergi mana hilangnya. Kenapa aku nih, kau tak boleh perangkap toyol? Sebab aku bukan dupang macam kau. Aku tidak ada cita-cita mau jadi Perdana Menteri, mau jadi Ketua Menteri Sabah. Mau jadi ahli parlimen, mau jadi YB, mau jadi menteri. Aku ada kerjaku sendiri, ada duitku sendiri yang dibayar oleh rakyat. Kenapa aku tidak merompak macam kau? Sebab mak bapak aku ajar aku tidak perlulah jadi toyolna untuk jadi kaya raya. Berjuanglah untuk rakyat dan negara. Apa yang betul kita sokong, kalau tak betul kita hantam, kita hantak. Kalau rakyat dikasih bodoh-bodoh dengan harga barang sangat mahal, kita hantak. Kalau ada pemimpin perompak, penyamuk, penyangak, kasih miskin orang Melayu, kasih miskin Bumi Putra, kasih miskin rakyat Malaysia, kita hantak. Aku tak pernah merompak depan raja-raja macam kau. Toyol kaki kepit pondan. Nyawa-nyawa ikan nih 7 hari lagi disumbat dalam penjara Sungai Buloh. Kau mau lawan raja-raja, toyol-toyol kaki kepit pondan nih.
Toyol Ponorogo. Tidak ada sesiapa dalam negara ni boleh kasih hancur raja-raja kita. Tidak ada sesiapa yang boleh menang kasih hancur raja-raja kita ni. Semua rahsia toyol-toyol ni sudah kantoi. Kau rompak 6 kapal tentera diraja. Kok ini kau boleh kasih hancur raja-raja dan negara ni? Tak boleh. Sepatutnya ndak kantoi bini rancanganmu ini. Si ketua toyol, kaki kepik pondan, pengkhianat petualang, musuh nomor 1 kepada negara. Kau kasih tumbang lah mana-mana kerajaan, mana-mana Perdana Menteri. Terbongkar ini, kes 6 kapal tentera laut diraja yang kau curi 6 bilion ringgit, Toyol Ponorogo, Toyol kaki kepik pondan bosku, dalam Mahkamah Malaysia. Lambat atau cepat, kau boleh kasih lambat penjara Sungai Buloh pembicaraan mahkamah. Tapi confirm kalah. Sebab raja-raja kita masih hidup, masih berkuasa dalam institusi kehakiman negara yang berdaulat. Kau takut kan dengan hakim-hakim? Hakim-hakim itu siapa yang lantik? Bukan kau yang lantik. Wahai ketua Toyol, kaki kepik pondan bosku Toyol Ponorogo. Siapa lantik ketua hakim negara dan hakim-hakim kita? Agung dan raja-raja. Please take note. Tun Dr. Mahathir yang lantik. Ndak faham lagi? Teruskan kau merompak atas bantuan kabel-kabel kuasa besar di belakang kau tu. Teruskan. Aku sokong kau merompak. Apa 6 bilion ringgit ni sikit sama kau? Memang sikit lah rompakan 6 bilion ringgit ni. Sedangkan 1MDB tu 52 bilion ringgit kau rompak sampai licin. 6 bilion ringgit ni memang sikit baik ni. Bagi toyol-toyol dalam parti toyol pengkhianat petualang. Siaplah kamu. Hancur. Bersama ketua toyol kesayangan kamu tu. Kalau kau kebal, tidaklah kau kalah dalam Mahkamah Malaysia. Dalam kes SRC International 42 juta ringgit ni. Kalau betul kau ditolong oleh raja-raja, sudah kau menang. 42 kes jenayah kau itu sudah ditutup. Kalau betul kau ni kebal, tidaklah dibongkar semua nih oleh Jabatan Audit Negara tuh. Oleh Jawatan Kuasa Kirawang Negara, oleh Parlimen. Bukti-bukti merompak. Kau boleh tipu raja-raja kayak ini? Nggak boleh kau tipu. Si Jupazli masih hidup. Tuh Dr. Mahathir masih hidup. Tan Sri Mahidin Yassin masih hidup. Lebih 32 juta rakyat nih. Sudah jumpa bukti kamu nih merompak 6 kapal tentera laut diraja sampai gaib kapal tuh. 6 bilion ringgit hangus. 1 bilion ringgit hilang. Lebih 800 juta ringgit diseleweng. Sebagai kesimpulan, si ketua toyol kaki kepik pondan bosku ini bukan saja disumbat dalam penjara Sungai Buloh. Kes projek rompakan 6 kapal tentera laut diraja ini. Si ketua toyol itu boleh dihukum gantung sampai mati. Sebagai pengkhianat terbesar yang kantoi buat kali pertama dalam sejarah Undang-Undang Negara Malaysia. Kalau anda semua perasan, inilah pengkhianat petualang sebenar. Si ketua toyol kaki kepik pondan bosku yang bayar 6 bilion ringgit, tetapi kapal tentera laut diraja semuanya 6 kapal. Tidak siap sampai sekarang zaman pemerintahan PN Pakcik-Makcik Tuan. 10 tahun raja-raja tunggu
6 kapal ni siap. Apa yang dibagi oleh si ketua Toyol Kaki Kepit Pondan bosku? Dia bagi kapal palsu, kapal gaib. Depan Sultan Perak, Pak Cik Makcik Oto Arum. Memang penderhaka. Apa balasan untuk penderhaka ni? Yang mensabotaj kedaulatan, pertahanan dan angkatan tentera diraja. Hukum mati tau. Aku ulang. Hukuman mati. Jadi teruskan berangan untuk jadi Perdana Menteri dalam penjara Sungai Buloh dan dalam lubang kubur kau. Teruskan jadi pengkhianat. Tidak ku larang. Toyol Kaki Kepit Pondan bosku, Toyol Ponorogo. Sangat-sangat mengerikan dan menyeramkan. Kes ini, kalau ditemui bukti-bukti baru, Toyol Ponorogo dengan Toyol Kaki Kepit Pondan bosku ni, boleh dihukum gantung sampai mati. Sebab, berani dia rompak 6 kapal tentera diraja bernilai 6 bilion ringgit. Tunku Abdul Rahman, Tun Abdul Razak, Tun Husin On, Tun Dr. Mahathir Muhammad, Tun Abdullah Haji Ahmad Badawi, Tan Sri Mahidin Yassin. Tak pernah merompak kapal-kapal tentera laut diraja Pak Haji Makcik Oto Arum. Ini satu-satunya nih. Perdana Menteri, Menteri Keuangan. Overconfident, merompak mencuri 6 kapal tentera laut diraja. Sampai 6 bilion ringgit tu pun dia curi. Duit hilang lesap, gaib, kapal pun gaib, sebab dia punya syarikat kroni, syarikat Toyol. Jadi ini projek Toyol, kapal-kapal Toyol untuk mengasihi bodoh rakyat, mengasihi bodoh raja-raja untuk menghancurkan kedaulatan negara secara halus. Musim Perang Dunia Ketiga ni, kenapa kamu rompak 6 kapal tentera laut diraja, si ketua Toyol dengan Toyol Ponorogo? Kenapa kamu rompak 6 bilion ringgit? Musim Perang Dunia Ketiga ni, tidak lama meletup ini. Supaya negara kita ni dijajah oleh kuasa-kuasa besar asing lagi, biar betul kamu ini. Astaghfirullahalazim. Nasib baik barang ni dibongkarkan awal-awal. Nasib baik barang ni diketahui oleh Angkatan Tentera Laut Diraja. Sampai tulis 10 surat. Kau pandai merompak? Kau tidak pandai merompak, bosku. Sepatutnya tidak kantoi ini projek Toyol-Toyol ini. Are you ready Perang Dunia Ketiga? Pastikan cukup tanah untuk lari ya. Pilihlah negara mana yang kau mau lari. Pengkhianat petualang, Toyol Kaki Kepit Pondan bosku dan Toyol Ponorogo. Gali lubang kubur awal-awal. Kau pilihlah mana-mana bilik dalam penjara Sungai Buloh tu. Okey? Sudah terlambat untuk rasa menyesal jadi perompak, jadi toyol. Siapa cakap jadi toyol ni sedap? Jadi kaya raya hasil merompak-merompak 6 kapal tentera diraja di 6 bilion ringgit sedap? Siapa cakap jadi kaya raya hasil merompak macam bosku, macam Toyol Ponorogo ni sedap? Tak boleh tidur malam kamu kan, toyol-toyol sekalian? Takut dihukum bunuh sebab kantor jadi pengkhianat petualang depan Angkatan Tentera Diraja. Orang-orang miskin tenang lagi dorang tidur. Kamu ni kaya raya jadi pengkhianat petualang. Kau makan semua duit tu 6 bilion ringgit itu. Kau makan itu 6 kapal lah toyol. Kau
Kau makan bersama 3 juta ahli parti toyol. Kamu makan. Kamu kan toyol-toyol binatang. Toyol-toyol iblis, syaitan, dajjal, laknatullah. Kamu makan semua. Bangga kamu kan? Masuk neraka jahanam, jadi hamba kepada iblis, syaitan dan dajjal. Itu memang matlamat hidup kamu. Kami tidak hairan. Tapi kami ini tidak mau bersekongkol-berkomplot. Sebab kami sayangkan negara ini. Kami setia kepada raja dan negara. Kau boleh tangkap kami, kau sumbat kami dalam lokap kah, dalam mahkamah kah, dalam penjara. Kami tidak malu untuk memperjuangkan negara yang kami cintai ini. Membongkarkan kes rompakan ini bukan satu jenayah. Kau koyakkan sakit mental. Gila sudah kau kan? Bosku, Toyol Ponorogo. Berdarah bernanah lubang telinga kan? Good luck 7 hari lagi nih check-in penjara Sungai Buloh untuk kes SRC International 42 juta ringgit. Kalau kes rompakan 6 bilion ringgit dan kapal-kapal tentera laut diraja ini dibuka dalam mahkamah, tolonglah bersedia untuk mati sia-sia dihukum gantung sampai mati ya. Carilah negara baru untuk lari. Ini bukan wayang ini real. Ini pasal duit rakyat, duit negara, pasal kapal tentera diraja untuk kedaulatan, keselamatan, pertahanan, untuk rakyat, untuk negara tercinta. Duit SRC, duit YNDB ni kau nak mau pulang kan? Kau ingat ini wayang kah dalam mahkamah? Bukan wayang, ini real. Penjara Sungai Buloh tu real. Hukuman gantung sampai mati untuk pengkhianat petualang yang merompak 6 bilion ringgit. 6 kapal tentera laut diraja ni pun real. Okay? Cash is king. Jangan lupa, undang-undang dan perlembagaan negara lebih berkuasa daripada duit-duit haram kau yang berpuluh-puluh bilion ringgit tu. Kau ingat dalam mahkamah tu duit kau tak boleh pakai. Sebab semua tu duit rompakan milik rakyat, milik negara ya. Teruskan merompak. Tapi kalau kamu disumbat dalam penjara Sungai Buloh, terimalah hukuman yang adil dan setimpal ini ya. Ketua Toyol, bosku, kaki kepit pundan, Toyol Ponorogo, Toyol-Toyol sekalian. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Checkmate and game over. Si ketua Toyol kaki kepit pundan, bosku, bersama Toyol Ponorogo yang kantoi merompak depan raja-raja, merompak 6 kapal angkatan tentera diraja, kantoi merompak 6 bilion ringgit duit rakyat dan duit negara depan raja-raja. Checkmate and game over. Si Toyol kaki kepit pundan, bosku, yang 7 hari lagi akan dibicarakan di Mahkamah Persekutuan untuk kes rompakan SRC International 42 juta ringgit. Kalau dia kalah ni 7 hari lagi, dihantar pergi penjara Sungai Buloh selama 12 tahun atau ditambah lagi hukuman penjara dia pakcik-makcik Oto Harum. Bosku, penjara Sungai Buloh dan penjara neraka jahanam terbuka luas pintunya untuk kamu. Bilik penjara, bilik tidurmu dalam penjara Sungai Buloh sudah siap. Bilik penjara neraka jahanam untuk kau dengan toyol-toyol kau pun sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bertaubat dan kembalikan semua duit yang kau rompak tu kepada rakyat, kepada raja-raja, kepada negara berdaulat ini. Game is over. Wahai parti toyol pengkhianat petualang, si Toyol kaki kepit pundan, bosku, dan Toyol Ponorogo. Terus hidup suara keramat rakyat sampai kiamat. Terus menadang, terus melang suara sakti keramat rakyat. Yang paling ditakuti oleh si Toyol, bosku, kaki kepit pundan, pakcik-makcik Oto Harum. Checkmate and masuk perangkap sendiri 100 kali ya. Toyol perompak kaki kepit pondan
bosku nombor 1 di dunia yang takut check in penjara Sungai Buloh 7 hari daripada sekarang. Sekian. Terima kasih.